Ini bab kafarah, orang yang mendatangi isterinya pada bulan Ramadan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang atau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, saya telah binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma sya'nuk, kenapa kamu, kenapa dengan kamu ni? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Kata orang itu, saya telah menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia, adakah engkau boleh mendapatkan atau ada hamba yang dapat engkau merdekakan? Jawab orang itu, tidak ada. Nabi SAW bertanya lagi, engkau mampu ke berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawab orang itu, tak mampu. Nabi SAW tanya lagi, mampukah engkau memberi makan kepada 60 orang miskin? Jawab orang itu, tak mampu. Nabi SAW pun bersabda, duduk. Lalu kemudiannya dibawakan kepada Nabi SAW satu arak tamar, buah tamar. Satu arak buah tamar, iaitu 15 gantang. Satu arak nama satu sukatan, sebanyak 15 gantang tamar. Nabi SAW berkata kepadanya, bersedekahlah buah tamar ini. Faqala, orang itu bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada di antara 2 kawasan yang berbatu hitam di sini satu keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami? Kata perawi, Rasulullah SAW tergelak, nak suka. Jadi suka, nak suka. Jadi sehingga nyata tanayahu, gigi hadapannya nyata. Qala, Nabi SAW seterusnya bersabda, fa'at'imhu iyyahum, kalau begitu engkau bagi makanlah buah tamar ini kepada mereka, yakni ahli keluargamu. Musaddad di tempat yang lain berkata anyabuhu, mana bukan tanayahu. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang itu guru dia, Musaddad dan Muhammad bin Isa. Jadi hak kata tanayahu tu gigi hadapan itu berdasarkan riwayat Muhammad bin Isa. Musaddad dalam riwayat dia tidak kata tanayahu, yani dia tidak guna perkataan itu, tapi anyabuhu, sehingga nyata anyabuhu, gigi taringnya. Ni gigi taring. Kalau thanaya ni hak depan, hak pak tu, sehingga nampak gigi taring. Itu beza riwayatnya. Adapun yang lain-lain itu sama. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Az-Zuhri lagi, hadis ini sama dengan makna hadis yang tersebut tadi, cuma Zuhri menambahkan, ada tambahan daripada dia. Ini hanya satu kelonggaran untuknya sahaja, yakni untuk orang itu sahaja. Kalau ada seseorang yang lain melakukan begitu hari ini, sekarang ni, tak dapat tidak, dia kena membayar kafarah juga. Kata Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Laith bin Sa'ad, Al-Auza'i, Mansur bin Al-Mu'tamir, Iraq bin Malik, ala makna Ibni Uyainah, yani sama dengan makna Ibni Uyainah. Maksudnya hadis Ibni Uyainah, buang hadis itu, ada mahzuf satu perkataan, ala makna hadithi Ibni Uyainah, jadi sama dengan makna hadis Ibni Uyainah
Ibni Uyainah tu Sufyan lah tadi, riwayat Sufyan yang pertama tadi. Sufyan itu maksudnya Sufyan bin Uyainah. Dan Al-Auza'i dalam hadis riwayatnya menambahkan wastaghfirillah, mana selain daripada suruh bayar kafarah tu, Nabi SAW suruh dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam riwayat Al-Auza'i sahaja, ada tambahan kamu minta ampunlah kepada Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ada seorang lelaki telah berbuka pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya supaya memerdekakan seorang hamba, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Orang itu berkata, saya tidak mampu, saya tidak boleh. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, duduklah. Ini kamu duduklah. Selepas itu dibawakan kepada baginda satu arak berisi tamar, satu bekas berisi tamar. Dan baginda bersabda, ambillah ini, engkau bersedekahlah dengan buah ini. Orang itu pun berkata, wahai Rasulullah, tidak ada siapa pun yang lebih berhajat daripada saya, ataupun tidak ada siapa pun yang lebih miskin daripada saya. Maka Rasulullah SAW suka. Jadi nak suka lah, kita kata suka, sehingga nyata anyabuhu, gigi taringnya. Wa qala lahu, seraya baginda bersabda kepadanya, kulhu, engkau makanlah, kau sendiri pun makanlah. Kata Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj daripada Zuhri, sama seperti lafaz Malik, bahawa ada seorang lelaki telah berbuka. Begitu saja, mana bukan bersetubuh mendatangi isterinya, tidak, tapi telah berbuka, yakni telah membatalkan puasanya dengan makan, minum atau lain-lain. Wa qala fihi, dan baginda dalam riwayat itu bersabda, atau engkau memerdekakan hamba, atau engkau berpuasa 2 bulan, atau engkau memberi makan kepada 60 orang miskin. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia telah berbuka pada bulan puasa, maknanya dia telah membatalkan puasanya pada bulan Ramadan. Lalu perawi mengemukakan hadis inilah juga sama. Kata perawi, selepas itu dibawakan satu arak, yakni satu bekas berisi tamar sebanyak 15 gantang. Dan dalam riwayat itu Nabi SAW bersabda, engkau sendiri makanlah bersama-sama dengan ahli keluargamu, wasum yauman, dan engkau berpuasalah 1 hari, yang sebagai ganti kepada hari yang kamu telah batalkan ini. Wastaghfirillah, dan engkau minta ampunlah kepada Allah. Yang ini, riwayat ini sama seperti riwayat Al-Auza'i. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, beliau berkata, pernah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW di masjid pada bulan Ramadan. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, saya telah terbakar, saya telah hangus. Nabi SAW bertanya dia tentang keadaannya, apa halnya? Dia jawab, saya telah menyetubuhi isteri saya. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah. Qala, kata orang itu, demi Allah, saya tidak ada apa-apa pun
dan saya tidak mampu pun untuk bersedekah. Nabi SAW bersabda, duduk. Orang itu pun duduk. Ketika dia dalam keadaan begitu, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil mengheret himarnya yang memikul ataupun yang membawa makanan. Rasulullah SAW bersabda, di mana orang yang hangus atau terbakar tadi? Orang itu pun bangun. Dia kata, Rasulullah SAW pun bersabda, bersedekahlah dengan buah ini. Dia kata, wahai Rasulullah, bersedekah kepada orang lain selain daripada kami kah? Demi Allah, kami ni dalam keadaan lapar, kami tidak ada apa pun. Nabi SAW pun kata, makanlah kamu makanlah, tak apa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah kisah ini juga, cuma perawi hadis ini menyebutkan lalu dibawakan satu arak, satu bekas fihi 20 sa'an, yang berisi 20 sa', 20 gantang, bukan 15 seperti riwayat sebelum ini. Kita tengok dulu sebab panjang ni perbincangan. Ini pun panjang dah. Sekat tu dulu. Tengok semula. Ini bab kafarah. Orang yang mendatangi ahlinya, yakni isterinya, pada Ramadan, yakni pada siang hari bulan Ramadan. Mendatangi itu maksudnya ialah menyetubuhi, bukan datang pergi dekat isteri dia saja, tidak. Kalau buka tengok kamus Melayu, mendatangi itu lain makna dia. Salah satu maknanya menyetubuhi, menyetubuhi. Yani orang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi apa hukumnya? Mana dia buat begitu dengan sengaja pula tu? Adakah sah puasa dia tu? Bolehkah dia kira hari itu sebagai hari puasa dia atau tak boleh? Kalau tak boleh, dia kena buat lagu mana? Kena ganti. Ganti berapa hari? Lepas tu sekadar ganti gitu saja ke atau kena benda-benda lain lagi? Jawabnya, berdasarkan tajuk yang dibuat oleh Imam Abu Daud ini, kita nampak Abu Daud memihak kepada satu golongan ulama, iaitu yang mengatakan orang yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, hak tu selain daripada dia kena qada puasa hari itu, dia kena bayar kafarah. Dan selain daripada itu, kita kena ingat sebab Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, salah satu maksud utama dia buat kitab ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama, punca khilaf ulama. Selain daripada itu, Imam Abu Daud lebih pergi kepada nak cerita dalil setiap ulama dalam pendapat yang berbeza-beza itu, apa dalilnya. Sebabnya ada satu golongan ulama, termasuklah di antara imam besar, imam hak tu, Imam Abu Hanifah dan Malik, mereka kata tidak nanti ke subuh, kalau batalkan puasa dengan sengaja lagu tu, makan minum pun kena kafarah juga, bukan sekadar ganti puasa begitu, dak, kena bayar kafarah lagu ni. Dan puasa ni bukan setubuh saja. Bila Imam Abu Daud buat tajuk lagu ni, kita nampak dapat dia, mazhab dia. Itu caranya. Cara ulama-ulama faham mazhab seseorang, ulama hadis tu macam mana, tengok pada tajuk dia. Jadi daripada tajuk dia tu, kafarah orang yang menyetubuhi isterinya. Mana dia tidak royak orang yang membatalkan puasa dia dengan makan kau minum, dia tak sebut tu. Dia sebut membatalkan puasanya dengan bersetubuh. Jadi hak tu hak kena kafarahnya. Kalau orang tu
batalkan puasa dia dengan makan minum, batal puasa tu, dia kena ganti lah tu lah. Tapi kafarah tak kena. Hak kafarah ni khusus dengan orang yang bersetubuh sahaja. Itulah pendapat Imam Abu Daud. Buktinya dia buat tajuk lagu ni. Sebab itu cuba kita tengok nombor 2 dalam apa ni, ta'liq Syekh Zakaria. Ta'liq Syekh Zakaria. Sebab Syekh Zakaria ni seorang yang biasa main dengan tajuk-tajuk kitab-kitab hadis ni. Jadi dia beri perhatian benda-benda lagu tu. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab-kitab hadis tak sebut benda lagu ni. Dia tak cara mana. Sebenarnya dah tak kena tu. Sepatutnya kena ambil hak. Kena beri perhatian khusus kepada tajuk-tajuk yang dibuat oleh seseorang pengarang kitab hadis itu. Macam sini. Cuba tengok nombor 2. Zahiru tabwibil musannif ikhtisasul kaffarah bil jima' kama qala bihi Syafi'i wa Ahmad. Jadi mengikut zahir daripada cara dia buat bab ni menunjukkan kafarah itu hanya dikenakan kepada orang yang bersetubuh saja, membatalkan puasanya dengan persetubuhan saja, seperti pendapat Syafi'i dan Ahmad. Maknanya Imam Abu Daud situ sependapat dengan Syafi'i dan Ahmad dalam masalah ni. Lepas tu Imam Abu Daud buat marilah mula-mula hadis ni. Hadis ni menunjukkan dia bersetubuh. Lepas tu Imam Malik, Imam Abu Hanifah pegang dengan hak mana pula. Dia kata kalau batal puasa dengan makan minum saja tu pun kena kafarah juga, bukan sekadar kena ganti puasa je. Dia pegang dengan hak mana? Hak tu Imam Abu Daud buat mari kemudian. Tadi kita baca dah tadi. Tadi kita baca dah. Ni anna rajulan aftara fi Ramadan. Aftara fi Ramadan. Dalam riwayat Malik anna rajulan aftara. Lepas tu riwayat Abi Hurairah sallallahu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi Ramadan. Aftara makna membatalkan puasanya. Mutlak itu umum, tidak disebutnya setubuh ke apa tu, tak ada sebut. Cuma orang ni membatalkan puasa dia dengan setubuh kebetulan. Bukan makna setubuh saja kena kafarah tu. Batalkan puasa dengan sengaja, tidak setubuh pun, minum pun kena kafarah juga. Kafarah lagu mana? Lagu ni. Itu dia tepat pegangan masing-masing. Imam Abu Daud isyarat. Hak mula-mula tu dia mari hak pegangan Syafi'i dan Ahmad, dan dia sendiri hak dia setuju, iaitu ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya telah binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa-apanya? Wa ma sya'nuk tu, kalau kita bahasa Kelantan sedap lah kita jemu, daripada bahasa surat tu, apa-apanya? Kita kata gitu, wa ma sya'nuk tu apa-apanya? Dia kata, saya telah menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW kata, ada hamba kah boleh memerdekakan hamba? Dia tak ada. Boleh puasa 2 bulan betul-betul kah? Tak boleh. Boleh beri makan kepada 60 orang miskin kah? Tak boleh juga. Jadi ni cerita jelas sebut dia kata saya menyetubuhi isteri saya. Jadi hadis hak kata orang tu membatalkan puasa dia kita kena pakai hak ni sebagai penentu. Batalkan puasa tu lagu mana? Bukan semata-mata batal, tapi batal dengan bersetubuh. Baiklah. Lepas tu berkenaan dengan siapa lelaki
yang telah berlaku begini kepada dia tu ada dalam syarah ni. Sejauh yang anda tengoknya dalam banyak-banyak syarah Abu Daud ni, tak boleh lawan ni lebih detail. Dia sebut lebih detail ni. Dan dia ayat di sini sebenarnya tak ada satu pun yang sahih tentang nama orang tu. Ia disebut sini oleh Hafiz Ibn Hajar, tapi dia sebut dengan sirah tamrid, iaitu qila huwa Salamah bin Sakhr al-Bayadi wa la yasihhu dhalika, tapi itu tidak sahih. Cuma sekadar sebut, ada disebut gitu. Adapun Salamah bin Sakhr itu dia bukan membatalkan puasa begitu saja, dia melakukan zihar pada bulan Ramadan. Jadi hak ni hak khusus ni tidak jelas. Tidak jelas. Ada ulama mengatakan peristiwa yang lain tu, peristiwa yang berbeza. Jadi setengah-setengah ulama kata hak Salamah bin Sakhr itu dia melakukan zihar, lepas tu dia menyetubuhi isteri dia, tapi peristiwa tu berlaku pada waktu malam. Jadi kalau malam ni tak ada kena mengena dengan larangan apa ni bersetubuh tu. Dia kata kafarah ni kerana membatalkan puasa malam tu memang tak apa kalau bersetubuh pun. Semua maklum dah tu. Wa halalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum tu nak bayar hak tu lah. Boleh kalau malam. Hak tak bolehnya tengah hari. Jadi dengan sebab itulah kebanyakan ulama kata ni peristiwa ni berbeza. Hak ni hak khusus ni siang hari membatalkan puasa, barulah makna membatalkan puasa. Kalau malam apa makna membatalkan puasa ni, memang tak puasa pun. Jadi ni cerita lain, suku sakak lah. Gitulah kesimpulannya. Yang pertama, orang tu kata bila dia pergi, dia kata saya telah binasa. Nabi SAW kata apanya? Dia pun kata saya telah menyetubuhi isteri saya. Tak apalah. Jadi hadis ini menunjukkan orang berkenaan ni dia telah melakukan persetubuhan dengan sengaja. Dia sedar je. Sebab tu dia kata halak tu. Dia kata halak tu. Dan sebab itulah dia dikenakan kafarah. Mengikut Imam Ahmad, kepada orang yang terlupa juga, orang yang terlupa lah, seperti terlupa makan, minum, terlupa bersetubuh, hak tu pun kena kafarah juga, terlupa pun. Tetapi kalau 3 lagi imam, hak 4 tu tak, kalau terlupa tak termasuk. Tak termasuk. Terlupa serupa dengan makan minum lah, tak apa, boleh teruskan puasa, tak kena bayar kafarah, apa tak kena. Dan ada banyak lagi khilaf berhubung dengan ni. Kalau isteri tu lagu mana? Kena kafarah juga kah? Pak batal puasa tu tentu dah kena gantilah puasanya, tapi kena bayar kafarah ke atau tidak? Ada khilaf juga di situ. Ada khilaf juga. Kebanyakan ulama mengatakan kalau dia tu turut air, kata turut air lah, bersetuju, maka kena juga. Tapi kalau dia dipaksa, digagahi, orang kata dipaksa, maka ada khilaf di situ. Ada yang kata tak kena, ada yang kata kena juga. Begitu. Lepas tu banyak lagi di sini perbincangannya, iaitu setelah dia kata tak boleh nak memerdekakan hamba tu, Nabi SAW tanya dia, boleh kau puasa berturut-turut? Boleh kau puasa berturut-turut? Dia kata tak boleh, tak mampu, 2 bulan je.
Apa ni, di dalam riwayat lain dia sebut la aqdir, la astati', sama makna dia. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dia kata hak ni jadi gini pun sebab puasa lah juga. Jadi gini ni sebab puasa, dia tak boleh nak lah. Jadi kalau 2 bulan pula lagu mana? Kau berat lagi, kena betul-betul 2 bulan tu maksud betul-betul tu. Kalau batas sehari, tak tinggal sehari, kena start semula. Mana kena 2 bulan betul-betul betul. 2 bulan betul-betul betul. Kecuali kepada perempuan lah. Kepada perempuan kena kafarah tu, kalau kata 2 bulan betul-betul tu dia tak boleh lah kan, pasal dia mari kotor ke apa tu. Jadi kita mari kotor tu tak kira. Selepas daripada suci tu kena selalu. Gitulah cara betul-betul dia nya. Kepada lelaki tu memanglah kena betul-betul. Jadi dari segi katakanlah ini dari segi fiqh lah, ulama faham bagaimana kalau seorang tu dia kuat lajak nafsu dia, jadi adakah dikira keuzuran kepada dia tu. Saat ni boleh pilih kan, nak merdekakan hamba boleh juga, nak puasa atau boleh salah satu, atau nak memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau mengikut kebanyakan ulama dia mengikut tertib lah. Hak mula-mula merdekakan hamba. Kalau tak boleh hak tu, kena puasa. Kalau tak boleh puasa, barulah boleh makan. Jadi adakah seseorang yang kuat sangat nafsu dia sehingga dia tidak boleh kawal diri dia, tak boleh puasa, maknanya nak kafarah dengan puasa 2 bulan betul-betul dia tak boleh? Apakah dia terlepas daripada tertib tu atau tidak? Mana dia kena merdeka hamba dulu, kalau tak boleh kena puasa. Kena juga ke? Mana puasa tu di peringkat yang kedua, kau dia boleh pindah selalu kepada yang ketiga. Jadi setengah-setengah ulama kata dia boleh pindah terus kepada yang ketiga, tak perlu kena yang kedua dulu. Jadi dia kira tak mampu tu kalau orang lagu tu. Dia kira tidak mampu. Lepas tu bolehkah beri makan kepada orang miskin? Tak apalah. Dia banyak lagi di sini ni perbincangannya. Lepas tu Nabi SAW suruh duduk. Begitulah Nabi SAW ni dalam menyampaikan agama, mengajar agama, dia tidak kerah, dia tidak jadi menekan. Kalau tak boleh, dia cari jalan keluar juga. Tidak dia kata apa-apa, parak-parak kau dah. Apa lagi nak supah? Tak ada lagu tu. Duduk dulu. Jadi bila mari, dia bagi jalan. Buat gini. Jadi orang tu tidak mampu juga nak beri makan kepada 60 orang miskin. Dia kata ada orang lain yang lebih sesak daripada dia situ di kawasan Madinah tu. Maka Nabi SAW pun suruh ada orang mari saat ni makanan tu, dia suruh bagi. Dia kata tak boleh, dia sesak, Nabi pun beri makan. Jadi apakah terlepas sekiranya seseorang tu tidak mampu beri makan kepada orang miskin sebab dia sesak, terlepas tanggungjawab ni beri makan tu ke tidak terlepas? Dia kira terhutang, nanti dia senang esok dia kena bayar juga kafarah. Lagu mana? Situ pun ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan dia terhutang, dia boleh makan buat masa tu sebab dia perlu, anak bini dia boleh makan, tapi bila dia senang dia kena bayar lah. Beri makan kepada 60 orang miskin. Jadi kalau kita mengambil kira 15 gantang tadi, satu farak 15 gantang, kalau kita kira berdasarkan tu, maknanya setiap 60 orang tu, setiap orang tu mendapat 1 cupok. Sebab segantang 4 cupok. Mana setiap orang tu 1 cupok, bermakna 60 orang tu setiap orang dia kena beri secupok. Begitu. Hal ni menjadi tanggungjawab dia, terhutang.
Dia menanggung. Bila dia senang, dia kena bayar. Sementara dia senang, tak apalah, dia boleh makan hak tu. Setengah ulama kata tak. Kalau orang pada ketika tu susah, dia memerlukan, dia tak kena bayar kafarah. Dia tidak kena bayar kafarah. Tetapi hak moleknya ialah kena bayar kafarah. Kemudian kita cuba dalam kitab ni cuba tengok 213 bawah sekali. Bawah sekali. Khilaf ulama tentang orang yang membatalkan puasanya dengan jima dengan sengaja pada bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan wajib atas dia qada hari itu dan kafarah, dua perkara, kena qada dan kafarah. Lepas tu dia sebut wasyadda qaumun, satu golongan ini termasuk dalam golongan yang syad, pendapat syad, ganjil. Mereka tidak mewajibkan ke atas orang yang membatalkan puasanya dengan jima dengan sengaja itu, kecuali qada sahaja. Qada sahaja. Termasuklah Ibrahim An-Nakhai dan beberapa orang lagi. Dia kata orang lagu ni kalau batal puasa dengan sengaja, dengan setubuh, serupa dengan batal puasa minum air. Mana dia kena qada sahaja, tak ada kafarah tu. Ini pendapat yang kedua. Tapi kena ingat pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang syad, ganjil. Dan apa yang jadi ganjil dikira ganjil? Sebab bercanggah dengan hadis. Jadi ulama-ulama kata agaknya demo ni tak tahu hadis ni. Apa kita kata ulama besar gitu pun tak tahu. Gitulah. Apa paling ringannya kita nak kata. Kita kata dia tak tahu lebih baik daripada kita kata dia tahu. Tak sampai ke dia hadis ni. Ada juga pendapat satu lagi, dia kata dia kena kafarah saja, tak payah hati puasa. Hak ni pun pendapat syad juga. Pendapat syad juga. Dia masing-masing itu dia adalah cara dia fikir. Sebab dalam hadis ni dia kata tak ada sebut qada pun, dia suruh bayar kafarah saja. Mau dia pegang zahir gitulah. Dia tak tengok semua hadis, dia tengok atas so gitu. Dia tengok atas so gitu. Kemudian ulama juga khilaf tentang beberapa perkara lain. Antaranya, adakah membatalkan puasa dengan makan, minum hukumnya sama dengan membatalkan puasa dengan jima dari segi kena qada dan kafarah itu atau tidak? Kau kena ganti puasa saja kalau membatalkan puasa dengan makan, minum, atau serupa dengan hak ni. Begitu juga dalam masalah bagaimana kalau seseorang itu melakukan semua tadi dengan sengaja, dengan terlupa. Tadi sengaja, dengan terlupa lagu mana? Yang ketiga masalah bagaimana kalau perempuan itu perempuan itu apa hukum dia? Dia kena puasa ganti dengan kafarah juga kalau lagu mana? Lepas tu ada beberapa perkara lah, sebanyak mana nak kena bagi tu. Ini semua ada khilaf. Lepas tu kalau beberapa kali bersetubuh, adakah kena beberapa kali juga kafarah tu? Kalau kita kata dalam satu hari setubuh dah batal, dah tak ada lah. Tapi kalau dia setubuh esok setubuh pula, lusa setubuh pula,
Jadi dalam bulan yang sama tu beberapa kali, beberapa kali sampai tempatan 2-3 puasa misalnya, lagu mana? Tu dia ada perbahasan. Jadi dalam banyak-banyak kitab ya anda tengok tak ada sedetail ini. Sedetail ini cara Abu Daud ada dengan kita lah. Tak ada sedetail ni. Orang lain-lain tu reka-reka gitu. Masalah yang pertama, iaitu adakah wajib kafarah dengan sebab membatalkan puasa dengan makan minum dengan sengaja? Imam Malik dan ashabnya, anak-anak buah dia. Imam Abu Hanifah dan ashabnya, anak-anak buah dia. Anak-anak buah dia tu hebat-hebat lah. Imam As-Thawri, Sufyan As-Thawri, dan sekumpulan ulama berpendapat orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dengan makan minum juga sama seperti orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh, iaitu dia kena ganti puasa dia tu dan kena bayar kafarah. Itu satu golongan. Golongan yang kedua pula iaitu Syafi'i, Ahmad, Ahlul Zahir, dan termasuk juga Imam Abu Daud, iaitu dia kata kafarah hanya dikenakan ke atas orang yang membatalkan puasa dia dengan berjima dengan sengaja. Itu saja. Berjima dengan sengaja. Itu saja kena kafarah. Dia kata kalau nak kiranya hak kena wajib kena bayar kafarah ni, kalau nak kiranya dia berlawanan dengan qiyas. Berlawanan dengan qiyas. Kalau nak kira qiyasnya seperti mana mereka terima makan minum tidak kena kafarah. Jadi hak ni pun tidak kena jugalah kalau nak kira, sebab membatalkan puasa. Tetapi oleh kerana kalau nak kira situ mana dia pandai taubat gitu, dah ganti puasa. Tapi oleh kerana ini dalam bab kadar, kena sebanyak ni, kena buat gini, kena gini, ada hukuman tu, dan benda ni tidak dapat diketahui kecuali dengan nas. Misalnya kena bagi kepada 60 orang miskin, kena puasa 2 bulan betul-betul, benda ni tak boleh. Bukan dalam ikhtiar umat biasa ni nak menentukan, tak boleh. Dia kena Nabi SAW. Bila ada hadis tentang ni, hadis ni ada ni tentang jimak saja. Jadi sebab itu ya kita pakai hak ni untuk jimak saja, kena kafarah ni. Ada pihak lain-lain tak? Itulah pegangan dia. Jadi makan dan minum tu tak termasuk. Tak termasuk. Tidak kata kena bayar kafarah. Sebab jimak ni keadaannya lebih berat lagi daripada makan dan minum. Sebab apa? Sebabnya kalau jimak ni kan dia sampai berkait ada hukuman had kan, dengan sebab tubuh ni ada hukuman had dan macam-macam lagi banyak, tidak sama lah. Jadi dengan munasabah lah kalau dia berbeza suku hukum dia lebih berat, bukan sekadar kena puasa ganti saja, tidak, tapi kena bayar kafarah. Jadi kalau kita kata sama dengan makan minum juga, maknanya kita menyamakan benda yang berat dengan benda yang ringan. Sedangkan ada nas pun yang menyebutkan jimak ni, jadi kita kena berhenti setakat nas itulah. Imam Abu Hanifah dan Malik dan orang-orang yang sependapat dengan dia pula, dia pegang dengan zahir hadis, man aftara fi Ramadan muta'ammidan fa alaihi ma 'ala al-muzahir wa 'ala al-muzahir al-kaffarah bi nass al-kitab. Jadi orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja, dia dikenakan apa yang dikenakan ke atas orang yang melakukan zihar. Orang yang melakukan zihar, dia kena kafarah sebagaimana yang jelas tersebut di dalam Quran. Kafarah dia ialah seperti yang disebut sini. Itulah kafarah dia. Begitu juga dengan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Sebab
dalam hadis sebut man aftara. Kalau tadi aftara, tadi kita baca tadi, rajulun aftara, ada seorang lelaki yang telah membatalkan puasa, dia tak sebut setubuh-setubuh tu. Jadi sebab yang sebenar yang dikenakan dia tu kafarah ialah sebab membatalkan puasa. Membatalkan puasa, dia pegang dengan umum tu. Jadi kafarah tu dikenakan dengan sebab dia melakukan persetubuhan. Jadi bila dia melakukan persetubuhan, jadi batal lah puasa dia. Puasa dia tanpa uzur dan tanpa dia bermusafir. Sedangkan ada dalam Quran disebutnya dikecualikan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mana waktu ada keuzurannya, tak puasanya, membatalkan puasa ataupun tidak puasa, iaitu orang sakit ataupun ketika musafir. Ni tak ni. Jadi dia membatalkan puasa dengan sengaja. Hak tu masalahnya. Makan dan minum juga membatalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja juga, tanpa uzur dan tanpa musafir. Kalau uzur musafir tak apa. Jadi sebagaimana kena kafarah dalam bab apa dia bersetubuh tu, makan minum ni pun kena kafarah jugalah. Dia bawa pergi kot tu, dia faham gitu. Cumanya wajib kafarah dalam bab bersetubuh itu secara ijaban. Di sini secara dalalah, kata dia, berdasarkan apa nama ni, dalalah nas, berdasarkan dalalah nas. Dan hak tu berdasarkan ibarat nas gitu. Tak apalah, hak tu bicara panjang tu. Lepas tu ada lagi hadis daripada Abi Hurairah. Ada seorang dia kata, wahai Rasulullah, aftartu fi Ramadan, saya telah membatalkan puasa saya di bulan Ramadan. Nabi SAW apa kata? Min ghairi maradin wala safar, tanpa sakit dan tanpa musafir ke? Dia kata iya. Lalu Nabi SAW kata, a'tiq raqabatan, merdekakanlah hamba, dan seterusnya seperti tadi. Jadi ini semua menunjukkan kafarah itu tidak khusus dengan jima sahaja, tetapi juga dengan membatalkan puasa dengan makan dan minum. Lepas tu dia bahas panjang lah, dari segi fiqh, dari segi perbahasan usul fiqh gaponya, dia bahas panjang. Lepas tu tak apa, kita rekah. Masalah yang kedua, iaitu apabila seseorang itu bersetubuh dengan terlupa, dia tak ingat dia puasa. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak kena qada dan tidak kena bayar kafarah. Sungguhlah, jangan buat lolok, Tuhan tahu. Buat lolok dengan orang tak tahu, ya kita kata kita terlupa. Iyalah, orang mana tahu, tapi Tuhan tahu. Kita berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, tak kena qada, tak kena kafarah. Supaya makan minum jugalah, kalau terlupa lagu tu, tak kena qada, tak kena kafarah. Malik kata kena qada, tapi tak kena kafarah, kena qada saja. Ahmad dan Ahlul Zahir mengatakan kena qada dan kena kafarah, kedua-duanya kena, walaupun terlupa. Walaupun terlupa. Kalau makan minum, tak. Makan minum tak kena qada dan tak kena kafarah. Sebab makan minum ada hadis suku. Ada hadis suku, iaitu Nabi SAW kata tu hawi makan, tu hawi minum, tu kemung tu. Dia kata gitu. Lepas tu dia tak ada sebut pula. Semula kena qada, tak ada semua. Syafi'i dan Abu Hanifah berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah,
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Wa yashhadu lahu umum qawlihi alaihi salatu wassalam, "Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan." Jadi sesiapa yang terlupa, Nabi kata, dalam keadaan dia berpuasa, dia makan atau minum, dia hendaklah menyempurnakan puasanya, teruskan puasa dia hari itu. Sebenarnya tu Allah yang beri makan dan beri minum kepada dia. Apalagi ada sokongan umum sabda Nabi SAW, iaitu umatku tidak dikira bersalah kerana dia tersalah dan terlupa. Jadi hal ini termasuk dalam terlupa, tapi khilafnya begitulah seperti tadi ni. Masalah yang ketiga, iaitu khilaf tentang wajib kena bayar kafarah ke atas isteri atau tidak. Kalau isteri itu setuju, tunggu aja kata alaku mana. Kalau isteri itu tunggu aja, Imam Abu Hanifah dan anak-anak buah dia, Malik dan anak-anak buah dia mewajibkan kafarah ke atasnya juga. Dia pun kena bayar kafarah juga, si bini tu. Syafi'i dan Daud Zahiri berkata tidak kena kafarah, tak kena kafarah isteri walaupun dia tu tapi kena suami lah mula. Suami walaupun dia tu dia bukan dia bukan dia nak suami tu katakanlah ya dia dan dia putu tidak kena kafarah. Ini mengikut Syafi'i dan Daud. Syekh Khalil Ahmad kata Imam Syafi'i ada dua pendapat sebenarnya dalam masalah ni. Dalam satu pendapat tak kena gapo-gapo atas dia tu. Dalam satu pendapat yang lain kena juga atas dia. Tetapi hak menanggungnya suami dia. Dalam kes kalau suami dia tu ajak dia tu hak menanggungnya suami dia. Sebab apa dia tidak kena kafarah tu? Syafi'i pegang tu, dia kata tidak kena kafarah sebab kafarah ni kita tahu berdasarkan nas. Dia ni kalau nak kira menyalahi qiyas ni. Kalau nak kira qiyas tidak begitu. Jadi bila menyalahi qiyas, nas itu ada khusus dengan lelaki, dia tak ada sebut perempuan, dia tak ada sebut bini mumpung kena begitu juga, dia tak ada kata lagu tu. Lepas tu orang kata kena bayar kafarah ke apa ni dengan sebab wati menyetubuhi. Wati ni bukan daripada perempuan. Orang kata wati kepada lelaki. Perempuan itu orang panggil mautu'ah, yang diwati. Dia pegang tu. Jadi hukumnya mengikut qiyas seperti biasalah, cuma puasa tu kena ganti lah. Puasa tu ke mana-mana pun kena ganti. Lepas tu Imam Syafi'i kata kena suami dia tanggung. Apa alasan dia? Dia kata sebab suami yang mendorong dia, jadi dia lah yang kena tanggung. Begitu. Tetapi bagi orang lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata tak, dia kena kafarah juga, bayar kafarah juga isteri dia tu. Sebab apa? Dia juga pada hakikatnya telah melakukan kesalahan yang sama. Nak wati ke apa itu ni, dia kena ada perempuan dulu. Kalau tidak tak jadi wati. Lepas pada tu perempuan itu pun dia membatalkan puasa dia juga dengan sebab tu. Begitulah. Lepas tu ada pula pendapat pula yang kata lagu mana kalau dia ni bayar kafarah dia tu dengan cara puasa. Adakah puasa hak dia batal tu, hari hak dia batal tu kira suku daripada hak 2 bulan tu kau masuk dalam tu dah. Masuk dalam tu dah.
Begitu. Jadi setengah ulama kata kalau dia apa nama ni, kafarah tu bayar dengan dalam bentuk puasa, tak payah puasa lain. Kira masuk dalam tu dah. 2 bulan tu. Tapi kalau dia bayar kafarah dia tu dalam bentuk lain, dia kena puasa. Ganti apa ni, hari hak dia batal tu. Lepas tu masalah kafarah ni mengikut tertib tu ke? Kau tidak mengikut tertib tu pun tak apa. Ada khilaf juga. Jadi kafarah ni serupa dengan kafarah zihar yang tersebut dalam Quran itulah. Hak tadi tu kafarah zihar pun lagu tu lah juga. Jadi kalau mengikut tertib, kalau dia mampu yang pertama, dia tak boleh pergi kepada yang kedua. Kalau tak mampu, baru pergi kepada yang kedua. Kalau yang kedua dia mampu, dia tak boleh pergi kepada yang ketiga. Dia kena selesaikan dengan cara yang kedua. Kecuali dia tidak mampu yang kedua, barulah pergi kepada yang ketiga. Itu maksudnya kalau tertib. Tapi kalau orang yang mengatakan di sini bukan memberi makna tertib, tapi memberi makna pilihan, maka bolehlah. Walaupun yang pertama tu dia boleh lakukan, tapi dia nak buat yang ketiga misalnya, cara bayar kafarah tu iaitu dengan beri makan kepada orang miskin, boleh juga. Jadi dalam masalah ni khilaf. Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan sekalian ulama Kufah mengatakan dia mengikut tertib tu, tak boleh berpindah kepada yang kedua kecuali setelah tidak mampu yang pertama. Tidak boleh berpindah kepada yang ketiga kecuali tidak mampu yang kedua. Begitu. Jadi kena memerdekakan hamba dulu. Kalau tak boleh, barulah pergi kepada yang seterusnya, iaitu puasa. Kalau boleh puasa, tak boleh pergi kepada beri makan. Kalau tak boleh puasa, barulah pergi kepada beri makan. Tapi Malik berpendapat hiya ala takhyir. Jadi kafarah ni boleh pilih. Kita boleh pilih cara dia. Bahkan dalam kitab Mudawwanah, kitab rujukan utama lah dalam mazhab Malik ni, dia antara dua besarnya, Muwatta' Imam Malik, Mudawwanah. Dalam Mudawwanah tidak diketahui Malik ni, dia kata dalam bab kafarah ni hanya beri makan kepada orang miskin saja. Hak tu dia utamakan waktu. Hak lain tu tak. Hak lain tu tidak. Tetapi macam-macam lah. Ada kata tak pernah sabar Imam Malik nak kata begitu. Sedangkan mana dalam hadis tersebut ada pilihan tadi. Ada juga yang takwil anak-anak buah Imam Malik. Dia kata sebenarnya Imam Malik kata hak tertib tu istihbab, molek saja, bukan sebagai wajib. Molek saja mengikut tertib tu. Kalau tidak mengikut tertib tu pun tak apa. Walaupun dia mampu pun, dia mampu nak buat yang pertama tu, tapi dia tak buat tu, dia nak buat yang ketiga, boleh. Dalam masalah yang kelima, iaitu khilaf tentang qadar nak beri makan kepada orang miskin itu sebanyak mana. Malik dan Syafi'i dan anak-anak buah masing-masing, dia kata setiap orang miskin kena beri secupak. Yang ini mengikut cupak Nabi SAW. Abu Hanifah dan ashab dia kata tidak memadai, kurang daripada 2 mud, yang ini 2 cupak. Kena 2 cupak sekurang-kurang. Yang ni bagi setiap orang miskin itu dia kena setengah katil. Yang ni 2 cupak. Jadi sebab apa dia apa ni, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia pakai kaedah qiyas dengan apa ni, zakat fitrah. Zakat fitrah sebanyak itulah bagi mereka. Masalah yang kena iaitu kalau berulang apa ni, persetubuhan itu pada bulan puasa, lagu mana kena kafarah tu pun berulang juga kah?
Jadi dia sebut di sini, para ulama ijma' tentang orang yang wati, yang dia bersetubuh pada bulan Ramadan, lepas tu dia bayar kafar. Dia bayar kafar selalu dalam bulan Ramadan. Lepas tu pada hari yang lain dia buat pula, dia kena bayar kafarah yang lain pula untuk yang kedua tu. Satu. Yang kedua, ijma' juga ulama tentang orang yang bersetubuh beberapa kali pada hari yang sama bulan Ramadan, pada hari yang sama tu beberapa kali, iaitu dia tidak kena kecuali satu kafarah sahaja. Sebab kemudian tu muka batal dah puasa, mula-mula tu je sekali je lah kira. Khilaf ulama berlaku tentang orang yang bersetubuh pada satu hari bulan Ramadan, dia tak bayar lagi kafarah. Lepas tu pada hari yang lain dia bersetubuh pula. Tadi yang pertama tadi tak bayar lagi kafarah. Jadi lagu mana? Jadi kena bayar dua kafarah ke? Kosa aja di sini. Malik, Syafi'i dan sekumpulan ulama berpendapat, untuk setiap hari yang dia batal dengan sebab bersetubuh tu kena satu kafarah. Jadi dalam kes tadi dia kena bayar dua kafarah. Abu Hanifah dan anak-anak buah dia pula kata dia kena saja kafarah, bayar satu saja kafarah, tidak dua, selagi dia belum bayar kafarah yang pertama. Tapi kalau dia sudah bayar dah kafarah yang pertama, dia buat pada hari lain, mereka pun kata kena bayar kafarah pula juga begitu. Auza'i berpendapat, dia kata kalau seorang itu susah tak kena apa-apa. Tak kena apa-apa. Hari yang pertama dia tak bayar kafarah, dia sudah bersetubuh. Hari yang lain pula dia bersetubuh pula. Lepas tu kena bayar kafarah, tak kena, kata dia. Tak kena apa-apa. Buat dia susah. Dia pendapat dia begitu. Begitulah lebih kurangnya. Kemudian kalau kita tengok hadis-hadis tadi, lebih kurang sama saja. Contohnya sebelum kita pergi nak cerita sebenarnya, iaitu ada riwayat di mana Zuhri menjelaskan riwayat tu, bagi pendapat dia. Dia kata hak ni sebenarnya khusus untuk orang tu sahaja. Mana kalau orang lain pada hari yang lain, orang lain bila-bila pun dia kena bayar kafarah ke mana. Ini pendapat Zuhri, mazhab Zuhri. Mana dalam kes ni hak Nabi bui dia makan, lepas tu Nabi tak ada kata semula nanti muslim bayar kafarah lah. Nabi tak ada kata ini khusus dengan sahabat tu sahaja, kata dia. Tapi ramai lagi orang lain kata dak, pada masa tu saja dia tidak kena bayar kafarahnya. Kafarah tu tetap wajib atas dia. Bila senang dia kena bayar kafarah lah. Jadi kafarah tu terhutang atas dia. Orang lain kata begitu. Sini Zuhri kata dak, memang dia tak bayar dak kafarah lepas pada tu bila dia senang pun. Ini khusus untuk dia saja. Tapi kalau orang lain memang kena bayar kafarah lah kemudian hari. Ketika susah tu dak lah. Tapi kemudian hari kena bayar. Satu perkara yang nak disebut di sini sebenarnya, dia banyak dalam hadis-hadis ni kadang-kadang kita tidak boleh selesai, tak nampak hak mana hak sebenarnya. Apa yang jadi khilaf ni? Dia kena balik kepada kaedah usul. Jadi antara usul yang dipakai oleh ulama dalam perkara ni ialah usul orang panggil tanqihul manam dan takhrijul manam. Ini usul penting ni. Kalau kita faham hak ni, baru kita nampak. Ni nampak kot ni, ni nampak kot ni. Apa yang dia pakai gitu? Dia ada kaedah dia ada usul dia. Jadi kalau kita cari ilat sebenarnya, ilat yang sebenarnya, kalau nak cari ilat kepada dia kena bayar kafarah tu gapo? Kerana membatalkan puasa ke dengan sengaja ke, atau kerana bersetubuh?
Jadi hak mungkin kita nampak mungkin lah dengan sebab ni, sebab tu banyak boleh kita sebut. Itu orang panggil tangqihul mana'. Adakah dengan sebab dia tu sesak dia kena bayar kafarah? Adakah dengan sebab dia tu lelaki? Itu sifat orang yang berlaku peristiwa ni kepada dia ada berlaku. Adakah dengan sebab dia ni orang ulu? Adakah dengan sebab dia ni bersetubuh? Atau dengan sebab dia ni membatalkan puasanya dengan sengaja? Situ benda. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dia kata dalam takhrijul mana' dia, bila dia periksa cek ni semua ni, sebenarnya yang menyebabkan dia kena bayar kafarah dia dengan sebab dia bersetubuh, membatalkan puasa dia dengan setubuh, bukan dengan sebab makan minum, bukan dengan sebab dia tu orang ulu, bukan dengan sebab dia tu orang lelaki. Tak. Hak lain tu buat belaka. Tidak kena mengena. Hak sebenarnya hak kena mengena yang merupakan ilah kepada dikenakan kafarah ke atas dia tu ialah bersetubuh, membatalkan puasa dengan bersetubuh. Sebab apa dia tengok? Kalau hak makan minum tu ada dalam hadis yang lain. Nabi kata itu Allah boleh makan, Allah boleh minum, kamu terima sajalah, tak apa, teruskan puasa. Ada. Jadi hak ni kalau nak kira bersetubuh ni pelik sikit, perkara yang agak besar lah, agak besar. Hak ni berbeza. Nasabah lah kalau sebut sini berbeza. Kira-kiranya sahabat tu kalau dengan sebab makan minum, dia tak ada mari lagu ni, dia tak ada kata lagu ni, tak ada kata lagu ni. Hak zahirnya sebut bila batal puasa kau gapo kau gatilah hari lain, fa'indatum min ayyamin ukhra, tu saja hak sebutnya. Tapi kalau nampak ada beza begini, sahabat tu pun pergi dalam keadaan ketakutan begitu kerana dia telah melakukan satu perbuatan yang besar bagi dia, bukan biasa. Makan minum ni kemungkinan tersalah tu besar sangat, banyak sangat. Sebab kita makanan hari, jadi bila makanan hari boleh jadi terlupa menasabah. Tapi kalau setubuh tu agak jauh sikit. Apa lagi ada dalam hadis disebut jelas setubuh. Jadi kita kata dalam takhrijul manaknya, mana pilih dalam banyak-banyak tu hak ni dia pilih hak tu. Itulah yang jadi dia kata begitu tu. Tapi bagi Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila dalam proses tangqihul mana' tadi, dia tengok hak mana dalam banyak-banyak, hak paling sesuainya kata dia ialah kerana dia membatalkan puasa dengan sengaja. Ini satu contoh saja dia bersetubuh ni, kebetulan saja. Hak sebenarnya membatalkan puasa dengan sengaja, tak kira dengan apa cara apa. Dalam takhrijul mana' dia pilih hak tu. Ini sebab sebenarnya. Lepas tu orang tu kata dia bersetubuh, itu salah satu. Hak lain-lain sama juga. Maka kesan dia, cuba kita perhatikan kesan dia tu. Orang Syafi'i, kau Ahmad, kau apa kau, dia mungkin pakai satu helm supaya tidak kena kafarah. Gana helm. Dia tahu dia nak bersetubuh. Kalau bersetubuh tu batalkan puasa tu dengan setubuh, dia kena bayar kafarah. Dia tak boleh bayar kafarah. Jadi dia makan dulu lah, minum air dulu. Bila minum dia sudah batal. Bila sudah batal, tak ada kena mengenai dengan puasa dah lah. Tidak nama membatalkan puasa, tak ada, batal dah. Jadi tak kena lah juga kafarah. Helah dia. Tapi kalau mengikut Malik dan Abu Hanifah, maknanya kawalan tu lebih ketat. Ia tak boleh, tak lepas, helah pun tak lepas, kena juga. Cuba fikir tu. Itu beza dia nya, kesan dia. Katakanlah saat ni orang tu dia nak bersetubuh sebenarnya, tapi helah Tuhan tahu dah, dia nak bersetubuh tapi dia minum air pun kena kafarah juga dengan sengaja. Jadi tak lepas juga, tak ada helah tu tak jadi, tak terlepas juga. Cuba nak lari, tak lepas juga.
lebih selamat, lebih tidak dipermain-mainkan puasa tu. Sebab itulah macam Ibnul Qayyim dan lain-lain mengatakan hak lebih kemahnya hak ni, sebab orang tak akan cari hela tak menjadi, sia-sia saja. Nak hela tak boleh juga, sebab kena juga walaupun minum air. Minum air pun kena juga. Kalau tidak orang boleh buat lah dengan minum air dulu batal puasa. Bila habis puasa batal puasa baru kita setubuh. Jadi kita tak kena gapo-gapo. Jadi nak main dengan Tuhan. Nak main dengan Tuhan. Jadi iyalah benda tu benda khilaf dah. Tapi dari segi lebih menjaga syariat lebih menjaga ibadat ni tidak dipermain-mainkan, lebih kemah hak tu lagi. Hak kata membatalkan puasa dengan sengaja dengan apa cara sekalipun, dia tetap kena kafar. Barulah takut, barulah tak buat. Tak ada lah helah, sia-sia. Tapi kalau pakai hak ni, boleh jadi ada helah. Dan selalunya walaupun orang tak ayak benda ni, orang tak ayak, dia banyak berlaku dalam masyarakat dengan sebab dia beri jalan helah saat ni lah. Diberi jalan. Jadi ibadat tu macam dipermain-mainkan, tidak lebih selamat orang kata. Dari segitulah. Kemudian lain-lain tu lebih kurang. Cuma akhir tu ada 20, dia kata satu bekas yang ada 20 gantang. 20 gantang. Setengah ulama dia pening, macam Syekh Albani, dia kata hak ni tidak sahih. Hak 20 ni tidak sahih. Apa tidak sahih? Tak ada gapo sanad dia. Sebab bercanggah dengan hak tu lah lebih banyak. Mungkin mana dia kira syadz lah. Hak tidak syadznya hak 15 tu. Sebenarnya tak perlu kita kata kita boleh pakai kedua. Arab tu nama bekas. Hak kena atas dia nya 15 gantang. Sebab secupuk seorang kepada setiap orang miskin tu 15 gantang. Tetapi hak sebenarnya ada di dalam raga ataupun bekas hak sahabat mari itu 20 gantang. Cuma Nabi suruh ambil 15 untuk selesaikan masalah dia. Jadi 5 lagi tu lebih. Tak apa dah, dia perlu ambil lah, dia perlu makan lah, makan anak-anak gitu. Jadi kedua-duanya boleh diterima. Kedua-duanya boleh diterima. Setengah orang tu dia kira sebab satu Arab tu sama dengan 15 gantang. Jadi lagu mana pula 20? Tidak, Arab di situ nak banyak bekas saja. Cuma biasanya orang muat 15 biasanya. Tetapi tidak semesti 15. Ada orang boleh muat lebih lagi dalam bekas tu. Jadi hak lebih lagi tu tidak wajib. Hak wajibnya setakat 15 sebagai kafarah. Sebab 15 tu kan, sebab setiap seorang nak diberikan satu cupuk kan, jadi cukup dengan 15 lah. Hak 20 tu lebih dah tu, lebih. Jadi tidak ada percanggahan di antara dua hadis ini, tidak ada percanggahan, kedua-duanya boleh diterima. Apalagi kita nak kata syadz apa tak perlu. Tak perlu, kedua-duanya boleh diterima. Kemudian bab at-taghlidz fi man aftara amdan. Sekat tu dulu, wallahu a'lam.